Assalamualaikum semua. Okey, hari ini kita bersiaran buat pertama kalinya dalam Petua Suri. Petua Suri ini akan bersiaran sebulan 2 kali, iaitu pada minggu pertama dan juga pada minggu ketiga setiap bulan. Jadi buat follower Mingau Wanita yang gemarkan petua-petua macam ni, boleh terus follow kami rapat-rapat untuk episod-episod akan datang. Okey, untuk pengenalan ini, Mingau Wanita bawakan masalah yang kerap dialami oleh orang kata wanita golongan usia pertengahan, iaitu masalah pori-pori wajah terbuka. Orang kata yang pori terbuka ni boleh jadi punca pelbagai masalah kulit wajah. Betul ke? Kalau pori-pori wajah terbuka ni kulit wajah buruk, tak cantik. Macam tu ke? Betul sebenarnya. Sebab tu ramai antara kita mencari-cari cara yang praktikal, cepat, jimat dan mudah untuk mengecilkan pori-pori di wajah. Tapi malangnya tak semua berjaya. Kadang-kadang tu salah treatment. So kita nak tahu apa sebenarnya punca kita punya petua tu tak jadi. Okey, terdapat beberapa sebab dikatakan menjadi punca pori-pori di wajah ni terbuka. Kulit berminyak, kulit tidak dibersihkan dengan baik, tidak menggunakan produk penjagaan wajah. Yelah, beli nak murah je, ikut yang trend je. Last sekali tak sesuai dengan kulit wajah, akhirnya buat jadi punca kepada pori-pori wajah terbuka. Okey, sebenarnya bagaimana cara terbaik untuk mengecilkan pori-pori muka? Jangan ketinggalan untuk ikuti petua secara alami yang akan dikongsikan dalam Petua Suri untuk episod kali ini. Tanpa membuang masa, saya jemput Kak Noor. Kalau perasan dari awal-awal lagi wajah Kak Noor ni dah terpampang dah kat Facebook page Mingau Wanita tu. Ada muka dalam bentuk caricature tu. Comel lah orangnya. Cantik. Okey, siapa sebenarnya Kak Noor ni? Hari ni kita bersama dengan Kak Noor atau Puan Noor Amri, iaitu pengamal perubatan Melayu yang juga pengasas Sri Sari Herbs. Beliau salah tersasul ni, excited ni nak jemput Kak Noor masuk. Okey, beliau adalah pakar dalam bidang urutan, ibu berpantang dan juga pakar dalam rawatan Melayu menggunakan ramuan herba semula jadi. Hai Kak Noor. Apa khabar? Hai, Assalamualaikum. Salam. Hai Kak Noor. Baik, Alhamdulillah Kak Noor sihat. Wani sihat? Sihat, Alhamdulillah. Cantik baju Kak Noor. Baju kurung Kedah. Seperti biasalah, inilah dia kita punya tema dalam Petua Suri. Okey. Rasanya semua follower Mingau Wanita pun dah macam tak sabar nak tahu apa bahan alami ni. Nak guna apa petang ni kan? Kita nak buat petua nak kecilkan pori-pori wajah ni. Okey. Jadi kita tak membuang masa, kita persilakan Kak Noor lah bagi kita teruskan. Okey, diingatkan kepada semua follower Mingau Wanita yang sedang mengikuti live ni, jangan lupa komen. Kalau ada soalan tu, tulis je. Nanti Wani tanya terus pada Kak Noor dari semasa ke semasa. Okey, teruskan Kak Noor. Okey, pertama sekali, selamat petang semua, apa khabar? Alhamdulillah hari ini kita bersiaran di Minggu Wanita dalam Petua Suri. Ini adalah penampilan pertama Kak Noor di dalam segmen ni. Jadi terima kasih banyak-banyak kerana jemput Kak Noor. Dan hari ni kita tak nak buang masa lagi. Kita nak kongsikan tentang petua apakah yang kita boleh gunakan untuk kecilkan pori-pori muka. Okey, pertama sekali Kak Noor nak kongsikan apa-apa saja bahan yang kita gunakan, sama ada bahan kat dapur ke, herba ke. Kita perlu tahu dulu apakah yang menyebabkan pori-pori kita tu makin lama makin besar. Bila kita tahu punca, insya-Allah kalau kita gunakan ramuan-ramuan semula jadi ni, dia dapat bantulah. Ya Wani, kadang-kadang ada setengah orang kena siap dulu punca dia baru kita cari atasi dia. Betul. Pertama sekali, pori-pori besar ni adalah disebabkan oleh pengeluaran minyak yang berlebihan. Pengeluaran minyak yang dipanggil sebum.
Jadi biasanya kulit yang berminyak ni dia punya pengeluaran tu berlebihan menyebabkan pori-pori tu besar. Bila dah besar, mulalah nanti akan ada kotoran yang masuk dalam pori-pori kita tu, tumbuh jerawat Wani ya. Penonton semua, jerawat kita of course semua orang tak nak jerawat kan. Kalau boleh nak buka yang licin sahaja kan. Jadi ini antara faktor penyumbang lah. Jadi apa yang kita nak kena tahu adalah yang menyebabkan pori-pori besar ni bukan hanya minyak saja, tapi faktor daripada pemakanan, daripada faktor persekitarannya, panas, sejuk, cuaca kita yang tak menentu ni. Kemudian kita pula mungkin makan banyak makanan yang bergoreng. Wani kan seronok kan makan yang goreng-goreng tu. Jadi bila makan yang goreng-goreng tu, itulah kita tengok kulit kita makin lama makin berminyak, tiba-tiba naik jerawat kan. Dan paling ramai sekarang ni, terutamalah golongan wanita, kita biasanya ada masalah hormon yang menyebabkan juga salah satu faktor kulit kita ni makin lama makin mengeluarkan minyak. Kemudian makin lama makin besar pori-pori, jerawat pula makin penuh satu muka. Jadi hari ni Kak Nur nak kongsikan petua daripada sayur-sayuran saja Wani. Dan penonton semua sayur-sayuran. Dia kategori kadang-kadang orang confuse, ni buah ke sayur, buah ke sayur. Jadi hari ni betul yang Kak Nur nak gunakan, tak nak buang masa, kita ada live tak begitu panjang kan. Jadi kita akan menggunakan inilah dia, iaitu tomato, dan kita menggunakan juga timun. Timun kat dapur mesti ada kawan ni. Penonton-penonton semua kat rumah. Yes, mesti ada. Jadi kita akan gunakan dua bahan ni. Kenapa Kak Nur suka nak gunakan tomato ni? Sebab tomato ni makin lama, kalau dia makin merah ataupun makin oren, dia mengandungi kandungan A dan C yang tinggi. Kalau nak buat masker, pilihlah yang dark sikit. Warnanya orange-orange macam ni Wani. Simpan lama sikit lah maksudnya, bagi dia matang. Ya, bila dia matang, dia banyak tinggi kandungan vitamin A dan vitamin C yang bagus lah untuk kita jadikan sebagai bahan untuk mengecilkan pori-pori kita. Manakala kalau timun ni kawan ni, dia sangat bagus untuk soothing the skin. Maknanya dia relaxkan kulit kita. Jadi bahan yang kalian gunakan adalah dua bahan ni, iaitu sayur-sayuran kita, tomato dan juga timun. Dan satu bahan tambahan untuk mengelak daripada pori-pori besar ni tadi, yang akan menyebabkan pengeluaran jerawat ni, kita akan gunakan madu. Maduku madumu. Tak, bukan. Ini madu untuk makan ya. Okay. Alright, kita guna sambil tu ya. Okay, ini adalah madu. Okay, paling terbaik tips yang Kak Nur nak kongsikan, madu ni mestilah madu yang original. Bukan madu yang dah ditambah dengan gula ya. Sebab kalau madu yang ditambah dengan gula, kesan dia tak sama dengan madu original. Macam mana kita nak tahu madu tu original ke tak? Yelah kadang-kadang kita beli kan, kita tak tahu betul ke tak ke. Ke mana? Betul. Kita nak pastikan. Pertama macam daripada pengalaman Kak Nur, pertama sekali dari segi warna lah. Warna ni sebenarnya ikut juga jenis. Kalau madu tualang warnanya lain. Kalau madu yang kebanyakan kita tengok dekat pasaran, kebiasaannya dah ditambah dengan gula. Jadi kalau gula ni sebenarnya pun ada juga manfaat untuk kulit. Tetapi kalau yang original madu ni Wani, kita akan dapat rasa bau dia dan juga rasa dia sangat berbeza dengan campuran gula. Dari segi rasa lah. Sebab itu kalau madu ni orang ambil sebab dia kandungan dia memang antibakteria. Kalau kita amalkan sebagai sapuan di bahagian luar kulit, kalau kita makan lebih bagus untuk sistem imunisasi kita kan. Jadi hari ni kita nak ambil bahan madu ni Wani, kita nak campurkan bahan ni. Okey, pertama sekali Kak Nur nak share adalah dua kaedah bagaimana kita nak mengecilkan pori-pori muka. Pertama, kita nak buat ice cube. Ice cube daripada timun, madu dan juga tomato. Tapi Kak Nur nak tunjukkan cara-cara terus macam mana nak buat bahan dia. Okey, pertama sekali kita belahkan dulu tomato ni. Okey, kita belahkan tomato ni bolah dua. Kemudian kita perlu ada penyagat Wani. Okey. Kita perlu ada penyagat. Penyagat. Kalau blend tak boleh Kak Nur? Janganlah blend, nanti banyak air kita tak dapat pasti dia Wani ya penonton. Kalau penonton nak pakai blender boleh, tapi dia akan cair. Kemudian dia punya kandungan tu kita rasa tak pekat, tak piau lah. Okay. Sekarang kita sagan. Malas sagat, jangan kisah. Kata petua suri yang tradisional kan, kita kena rajin nak cantik-cantikkan kulit.
Kita menyagat Okey, dulu. kalau kita sagat, jadi dia akan keluar yang halus macam ni. Okey. Kita Kita ambil yang halus tu lah. Kita ambil yang halus tu. Kalau nak blender boleh, tapi pada pandangan Kak Nur, bila kita sagat macam ni, dia punya parti tu memang piau. Cuba tengok ni kan. Piau. Kemudian kita ambil juga timun, kita mixkan. Okey. Kita mixkan. Kalau blender, nanti dia punya bahan tu terlalu kasar ni. Bahan-bahan yang kita gunakan dalam blender tu, dia punya timun dan tomato ni kasar. Jadi kita nak yang halus macam ni. Okey, contoh ya, Kak Nur akan campurkan bahan ni tadi dalam bekas, tak kisahlah gelas ke, kalau kita nak letak bahan ni, tak kisah, kita nak bancur dulu. Okey, kita akan gunakan air juga. Okey. Kita dah sagat, kita ambil dalam separuh ataupun satu biji pun boleh. Kemudian kita tambahkan dengan air. Okey, kita tambah air jugalah. Air biasa kan, no? Air biasa. Kalau boleh kita jangan guna air pat ya. Kita ambil air yang ada suling lah. Okey, kemudian kita letakkan madu. Satu sudu madu ke dalam air ni. Okey, kemudian kita kacau. Ini petua yang mudah, kat rumah pun ada. Okey, kemudian kita ambil air ni, kita letakkan di dalam bekas air batu bekas air batu dan kita sejukkan. Jadi hari ni Kak Nur nak tunjukkan cara-cara macam mana nak menggunakan cube ais ni. Tapi hari ni Kak Nur tak tunjukkan ais cube yang dalam blok tu ni. Dan Kak Nur akan tunjukkan yang Kak Nur dah siap. Jeng. Kak Nur dah siap. Ya, dalam bentuk macam ni. Cantik, betul ya. Senang gitu kan. Jadi tiap malam sebelum kita dah tidur tu kan, kita nak kurangkan minyak dekat muka kita ni, ataupun waktu pagi lepas bangun tidur kita nak bagi kulit kita ni porinya tutup. Jadi kita gunakanlah ramuan yang Kak Nur ajar ni tadi. Kita jadikan ais sikit apa tu yang ais dah siap. Kita tengok. Okey, kita close up sikit. Kita close up sikit. Jadi senanglah nak pegang ke, nak letak kan. Taklah sejuk tangan tuan ni. Jadi kita boleh pakai. Senang saja. Okey, kita ada model kita kat sini. Kita ada adik Bella. Hai adik Bella. Okey, so hari ni kita ada adik Bella. Okey. Bersama dengan Kak Nur hari ni. Okey, adik Bella. Okey, ni ais ni boleh lalu pada dekat kita muka. Macam tu eloknya kita buat tu setiap malam ke apa Kak Nur? Sebelum tidur ke? Jadikan rutin? Boleh. Kita boleh buat 2 kali sehari. Kalau rajin kita nak tutupkan pori-pori tu supaya kurangkan pengeluaran minyak yang berlebihan tu. Kita boleh buat waktu sebelum tidur dan juga bangun pagi. Muka kita jadi fresh. Jadi cube ais ni dah ada campuran madu, tomato dan juga timun yang sangat kaya dengan nutrisi untuk kulit kita. Jadi tak perlu lagi kita nak menggunakan bahan-bahan yang mungkin mahal kat luar kan. Wah ni ya, penonton semua mungkin nak dapatkan produk-produk yang mahal kat luar. Kita gunakan apa sahaja yang ada dekat dapur kita. Jadi yang ini boleh buat selama lebih kurang 5 minit maksimum ni. Jangan terlalu lama. Okey, sebab nanti takut muka akan kemerahan lah. Tapi itu normal. Kita ada soalan. Nak mencelah sikit. Boleh. Okey, selain pada bahan daripada tomato dengan timun, ada tak bahan lain yang kita boleh gunakan untuk kecilkan pori-pori di muka? Ada tak bahan lain? Ada. Macam sebentar lagi Kak Nur akan tambah lagi satu bahan yang mana sesuai untuk menarik minyak-minyak yang ada dekat muka. Ini yang pertama yang Kak Nur kongsikan. Nanti sebentar lagi Kak Nur akan kongsikan tips petua yang kedua. Itu ada Kak Nur akan kongsikan sebentar lagi. Jadi buat masa ni kita gunakan dulu 3 bahan. Maknanya kita boleh gunakan 2 cara. Ikutlah kerajinan penonton lah. Nak pakai kat rumah kan. Kalau rajin insyaAllah kita akan. Ya. Tadi macam Kak Nur kata kita pakai ice cube tu kan 5 minit setiap malam dan pagi. So berapa lama untuk nampak kesan? Berapa 3 hari ke 5 hari ke dah boleh nampak kesan ke? Kita akan nampak kesan tu seawal 2-3 hari sebenarnya. Tetapi macam Kak Nur bagi tahu tadi, kenalah kontrol makan, jangan stres-stres bila baru makan pisau naik. Nanti mulalah muka makin lama makin
banyak keluar minyak. Makan pun kena kontrol. Kemudian kosmetik pun kena tengok juga alat-alat makeup yang kita pakai tu. Alat-alat makeup yang kita pakai ni pun menyebabkan kulit kita lagi berminyak. Contohnya, kita pakai foundation yang oily base. Kalau muka kita dah oily, cari yang jenis gel, yang jenis water base. Sangat sesuai lah, sebab itu jenis kulit mempengaruhi Wani. Kebiasaannya kulit. Kebiasaannya kulit yang banyak keluarkan minyak ni, pori-porinya akan jadi besar. Tapi ada baiknya juga tau, orang yang kulit berminyak ni lambat kedut. Ya, faham. Awet muda lah. Awet muda. Cuma pori-porinya besar je. Tapi cuma besar tu takut nanti bila keluar akan ada jerawat. Jadi nak elak daripada yes, betul. Masalah lain tu yang kita risau. Jadi penonton kat luar sana boleh gunakan bahan-bahan yang ada kat rumah saja. Okey, seterusnya kalau nak tunjukkan pula cara yang kedua. Cara yang kedua ni boleh buat waktu malam lah, jangan buat waktu siang. Kita nak gunakan masker. Okey, sama juga. Okey, bahannya pun sama. Okey, Kak Nur akan gunakan tomato ni. Kak Nur sagat juga. Sagat juga Wani macam tadi. Kaedah yang sama. Kita sagat. Kemudian kita campurkanlah dengan tomato, timun, madu. Tambahan tadi kan ada penonton tanya kan, apa bahan lain yang boleh mengurangkan minyak dekat muka kita? Kita akan gunakan beras. Beras sebagai bahan tambahan. Ya, beras ni dia bukan hanya dapat mengurangkan minyak juga, tetapi dia mampu untuk mencerahkan kulit kita. Kalau kita ikutkan petua lama, memang banyak menggunakan beras-beras ni dalam petua kecantikan. Betul tak Wani? Wani tahu kan? Orang kaya dengan wanita Thailand pun banyak suka guna beras-beras ni Kak Noh. Sebelah-sebelah Thailand sana. Betul sangat-sangat. Okey, kalau nak sagat, okey, pastikan kita sagat ni dia punya hasil tu halus, dia jangan kasar-kasar, sebab bila kita letak dekat muka, kita dapat rasa tau macam ada beads-beads dekat dalam mask kita tu, macam ada biji-biji. Kalau kita nak gosok dulu muka kita sebagai scrub pun boleh, kemudian kita tinggalkan sebagai masker ni. Okey, kita dapatkan bahan ni. Okey, saya tunjukkan. Penyagat ni bolehlah cari kat kedai-kedai yang buat ni. Kadang-kadang ada tengah rumah tak ada penyagat kan, semua dah moden, ada blender. Kan, nak mudah je sekarang ni. Ya, nak mudah je. Tapi kalau kita guna blender banyak air. Itu kelemahan dia lah kan. Ya, betul. Jadi Kak Nur ambilkan juga 1 sudu madu. 1 sudu madu. Okey. Dan Kak Nur tambahkan dengan tepung beras. Kat rumah mesti ada tepung beras kan. Kat dapur tak ada tepung beras. Mesti ada. Wani ingat tadi kena guna beras yang pisau punya, pakai tepung beras lah lebih mudah kan. Ya, lebih mudah. Kita ni walaupun kita nak petua yang mudah, kita jangan bagi yang susah. Kita ambil yang dah ada dah semuanya. Kat dapur kita ambil. Ya, terus bancuh. Okey. So Kak Nur akan kacau bahan ni. Okey, kita boleh close up. Okey, bahan ni terpelanting terus. Okey ni Okey, campur sebati, betul-betul. Kita campurkan. Lepas tu kita boleh gosokkan ke muka. Okey, kita ada model, kita minta model kita terus untuk pakai. Ya, terus sapukan dekat muka, boleh buat 2 hingga 3 kali seminggu. Kita sapu, gosokkan kat bahagian muka. Di samping tu kalau ada sel kulit mati pun akan keluar juga. Sebab itu kita nak parutan ni halus ya, supaya dapat juga menjadi fungsi untuk menanggalkan sel kulit mati. Lepas ni Wani dah penonton yang sedang menonton live ni kena buat ni, wajib buat. Sebab dekat rumah dah ada dah bahan-bahan. Kak Noh ada tengok Wani tengok ada betul juga pakai telur. Ke lepas ni Kak Noh ada nak share juga pakai telur? Telur ni kalau untuk kita tengok pada jenis kulit apa yang kita nak selesaikan. Kalau telur ni, kalau biasanya kita pakai dia untuk memutih dan melicinkan kulit. Tapi kalau ada jerawat, tak sesuai lah kita pakai telur Kalau boleh kita cari bahan-bahan sebelum jadi, sebagai contoh kulit kayu manis yang memang bagus untuk kecilkan jerawat cepat Wani. Kulit kayu manis ni
kita sagatkan dekat lesung batu ke letak serbuknya, ataupun beli je dah siap serbuk Wani. Dah ada dah kan. And then kita letakkan dengan air dan kita letakkan di bahagian yang ada jerawat. Ini kalau untuk kulit jerawat. Ya, jadi kalau telur tadi untuk melicinkan kulit dan mencerahkan kulit. Jadi bergantung juga bergantung kepada jenis kulit lah. Tak boleh sembarangan guna bahan alami tak semua sesuai untuk kulit. Betul. Sebagai contoh kan, ada orang yang kulit kering, ada orang yang kulit kering. Tapi kulit dia tidak oily dia tidak oily. Dia boleh letakkan tambahan minyak olive oil, minyak zaitun. Dia boleh letak. Ataupun letak pula minyak kelapa darah. Ini bagi kulit yang kering. Tapi sebaliknya pula, bagi kulit yang berminyak, macam pori-pori yang besar ni, tak boleh menggunakan sebarang minyak pun. Sebab nak elak nanti lagi bertambah minyaknya Wani. Jadi kita ada soalan. Boleh. Daripada Nur Hayati, dia tanya kalau kita nak buat, boleh buat banyak-banyak ke atau untuk pemakaian sekali saja? Sebaiknya mana? Terima kasih Nur Hayati tanya, itu soalan yang sangat berkenan sebab kita ni memang semuanya tak ada masa, tak sempat, malas, sibuk tapi nak cantik kan. Okey, apa yang Kak Nur boleh kongsikan, macam tadi kita dah sagat tomato, sagatkan timun kita ni, kita letakkan di dalam bekas khas macam ni. Okey, kita boleh simpan dekat dalam peti ais ya. Kita boleh simpan dalam peti ais, bila nak pakai boleh cedok ambil je. Tak perlu lagi nak sagat-sagat setiap malam. So jimat masa lah. Buat banyak-banyak. Jimat masa. Betul. Dan tadi macam air yang kita, bancuhan yang kita buat tadi pun untuk buat ais cube, kita letak siap-siap lah. Mungkin ada 2-3 bekas. Every night and every morning kita ambil seketul. Tak semestinya nak dapatkan yang besar macam yang Kak Nur tunjukkan ni ya. Yang macam yang ni lebih mudah lah. Kita nak pegang ais pun tak nak terasa sejuk sangat dekat jari-jari kita ni kan. Itu dia lebih praktikal. Kalau nak pakai tube pun tak apa. Jangan susah-susah. Yang penting kita boleh bantu untuk kecilkan pori-pori muka kita. Jadi bahan ni kita boleh buat awal-awal, simpan dalam bekas dan simpan dalam peti ais. Dan kita boleh ambil lah bila-bila masa ni. Kak Nur, kita ada satu soalan. Dia tanya masa kita sapu ais tu, dia kena ada cara sapuan tu ada cara ke? Atau ada urutan tertentu ke untuk bila kita letakkan kat muka? Atau suka hati je seluruh muka? Okey, teknik, kalau kita nak sebut teknik pula, dia paling terbaik adalah teknik kita buat secara membulat. Membulat. Okey, contohlah ini air batunya. So kita bulatkan di seluruh muka. Tetapi kita jangan tetap terlalu lama bila menggunakan ketulan ais. Sebab konsep panas dan sejuk ni, Kak Nur kongsikan sedikit, kalau kita menggunakan hot thermal therapy, contohnya kita gunakan mungkin tekapan air suam, dia akan membuat pori-pori kita tambah besar. Jadi kita guna ais ni untuk kecilkan pori-pori. Bila benda yang sejuk, dia mengecutkan salur darah. Apa yang menghangatkan dan memanaskan akan membesarkan pori-pori. That's why kalau muka kita makin banyak pori-pori terbuka, elakkan mencuci muka dengan air suam ya. Kita boleh gunakan air peti ais ataupun menggunakan ice cube tadi. Itu cara yang paling mudah lah kan? Jadi kalau ada soalan lagi mungkin saya boleh jawab satu lagi soalan. Kak Nur, dia tanya, dia ada satu soalan. Dia kata ada, macam Kak Nur, wanita tadi Kak Nur dah sentuh, adakah perubahan hormon seperti mengandung dan menopause juga menjadi punca liang pori terbuka? Betul. Itu salah satu faktor. Jadi setiap individu ni dia berbeza tau. Berbeza, tak sama. Ada orang waktu dia tak mengandung, kulit dia cantik. Bila waktu mengandung, masa tu lah muka mula break up, muka naik jerawat, tiba-tiba tak ada jeragat, ada jeragat dan sebagainya kan. Itu sebenarnya berlaku perubahan hormon. Sebab itu orang perempuan ni memang Allah lahirkan dia seorang yang kuat tau. Yang kuat, Allah bagi kita ujian kulit lah, nak mengandung lah, nak melahirkan, nak jaga balik tu bukan mudah kan. Tapi hormon ni memang akan mempengaruhi juga masalah kulit pada muka dan juga pada masalah badan kita lah. Contohnya kalau orang yang mengandung, salah satu lagi yang menyebabkan faktor hormon ni, dia akan ada belak-belak hitam, gelap berbelang kat badan dia. Betul, tak boleh nak elak kan benda tu.
Betul. Kita tak boleh nak elak. Yang penting adalah bila hormon tu stabil, insya-Allah dia akan boleh balik makin baik lah. Betul. Paling penting Wani dan penonton kat luar sana, kita ni golongan wanita kena jaga kadar stres. Sebab kadar stres ni dia membuatkan badan kita ni akan sakit. Bukan sakit dari segi kita nampak fizikal saja, emosi kita pun akan mudah terjejas. Ini yang menyebabkan banyak masalah pada muka kita, emosi dan juga tubuh badan kita Wani. Jadi kena kawal stres. Always think positive. Cantik bukan sebab aku nak tunjuk aku cantik, tetapi aku nak sihat, aku nak sayangi diri aku, kerana bila kita rasa stres tu akan menyebabkan penyakit banyak datang Wani. Jadi kita kena always be happy. Just enjoy. Walaupun betul hanya menggunakan sayur-sayuran, you all just enjoy. And nikmati saja. Yes. Okay Kak Noh, kita ada soalan last Wani kira. Kita punya ni ada lagi ke? Boleh. Okay Kak Noh, kalau kita beli produk kita dah ada 2 tadi. Kita dah selesai. Okay, soalan last. Okay, kalau kita beli produk penjagaan wajah kalau skincare tu kan, kita kena tahu apa jenis kulit kita sebelum beli produk yang sesuai. Kalau untuk betul-betul alami sebegini, kena ambil kira jenis kulit tak? Sebenarnya macam Kak Noh cakap tadi lah, kita kena ambil kira kan. Kak Noh? Betul sangat. Memang kalau kita nak tengok bahan-bahan untuk kulit kita ni, kita kena kenal dulu kulit kita ni kulit apa. Adakah kulit kita jenis normal? Normal ni maksudnya dia tak ada masalah kulit langsung. Kulit dia cantik, tak berminyak, jerawat tak ada, jerawat tak ada. Ini adalah golongan wanita yang bertuah, memiliki kulit semula jadi. Tetapi kebanyakan wanita bila dah ada perubahan hormon, berkahwin, kemudian mengandung, dia akan berubah ya. Kulit tu boleh berubah menjadi mungkin oily, ada yang combination ya. Ada yang mula nampak kedutan dan sebagainya oleh kerana faktor usia. Jadi sangat penting. Skincare yang kita pakai pun penting, dan ilmu untuk kita menggunakan herba, rempah ratus, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak untuk skincare dan juga masker kita memang kena main peranan penting. Kita jangan main sebarang saja macam tadi Kak Noh kongsikan. Kalau orang yang kulit oily, tak boleh pakai campuran masker atau apa-apa bahan yang berasaskan minyak. Tapi kulit yang kering sebaliknya. Jadi kena ada ilmu lah. Nak buat apa-apa ada ilmu, insya-Allah tak sesat jalan. Okey Kak Noh. Okay. Dia tadi dah kering lah. Dia punya masker dah. Okey. Muka dia dah kering. Kalau mungkin boleh close up. Kita tengok kan bila kering, dia akan nampak kulit muka lebih cerah. Lebih cerah. Kenapa lebih cerah? Sebab kita menggunakan kandungan bahan daripada beras tu tadi, dia akan mencerahkan kulit. Bila kita cuci muka, kita akan nampak kulit tu bersih, minyak tu makin kurang, pori pun makin menutup. Jadi ini bahannya kita tak ada menggunakan sebarang tambahan air, hanya menggunakan jus tomato dan juga daripada timun. Dah comel lah Bella. Lepas ni betapa putih Bella. Okey Kak Noh. Okey Kak Noh, sebelum kita mengundur diri, ada tak kata-kata akhir yang Kak Noh ingin kongsikan bersama follower Mingguan Wanita? Silakan Kak Noh. Okey, baik. Kepada semua penonton live Mingguan Wanita, apa saja kehidupan kita ni, kita mesti always positif. Cantik bukan datang daripada rupa paras, tetapi cantik datang daripada keyakinan yang sempurna kepada diri sendiri. Kalau muka jerawat, kita usaha sampai muka kita tu berseri, dan insya-Allah kalau kita ada keyakinan, kita boleh buat apa saja yang kita nak dalam hidup kita. InsyaAllah nanti di live yang akan datang Kak Noh akan lebih banyak kongsikan tips-tips dan amalan menggunakan buah-buahan, sayur-sayuran, herba, biji-bijian untuk kecantikan dan kesihatan. Banyak ingat apa Kak Noh cakap tu. Okey, terima kasih Kak Noh. Terima kasih sama-sama. Okey, itulah antara betul-betul dari bahan alami untuk mengecilkan pori muka yang Kak Noh kongsikan buat kali ini. Moga bermanfaat buat kita semua. Paling penting mak-mak di rumah perlu rajin dan konsisten. Kak Noh banyak kali pesan, rajin dan konsisten, amalkan betul ni setiap hari untuk kesan yang terbaik. Boleh pilih dan cuba cara mana yang mudah untuk dibuat untuk mengecilkan liang pori kat muka. Okey, selamat mencuba. Jangan setakat tengok lepas tu tak buat. Kena cuba. Okey, sekian saja Petua Suri untuk episod kali ini. Semoga berjumpa lagi.
Jangan lupa like dan share video ini jika sekiranya bermanfaat. Assalamualaikum. Bye. Bye.